Assalamualaikum semua, apa khabar? Dari pukul 10 saya tunggu tu lah. Maaf sangat sebab ada masalah teknikal tadi. InsyaAllah Ustaz Ahmad Zuki akan live kat sini insyaAllah. Harap semua sihat insyaAllah. Semua tengah buat apa tu? Kenapa lewat? Maaf sangat sebab ada masalah teknikal. Oh, Ustaz dah masuk ke? Wabarakatuh. Allahu Akbar. Okey, Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana Farha sudi untuk bersama dalam biasanya malam-malam sebegini kita biasa berbicara tentang tajuk-tajuk mengenai suasana ke barzakh, suasana untuk menuju ke akhirat dan sebagainya. Tapi malam ni saya diberi kesempatan untuk bersama dengan juara musabaqah Al-Quran Qaryah kita daripada bumi kita, bumi Malaysia, dan bersama dengan kita ni ramai juga daripada Indonesia, ramai juga daripada Thailand, ramai juga daripada Brunei dan juga datang daripada berbagai-bagai negara. Terutama kita lah di kalangan umat Islam di bumi Malaysia pada malam ini. Para penonton sekalian, sebelum Farha tanya saya, baik saya tanya dulu Farha. Saya rasa demikian. Itu lebih baik. Kalau boleh kita memulakan malam ni kita dalam bentuk santai saja. Kita akan berbicara tentang mengenai wanita dambaan syurga. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ni. Cuma kita nak tahu dahulu Farha sendiri datang daripada keluarga yang bagaimana dan mengapa menjadi minat Farha di saat mana orang lain semua sibuk dengan lagu-lagu yang bagi mereka menenangkan diri mereka dengan hidup mereka tersebut dengan lagu-lagu dan sebagainya. Tapi Farha telah memilih untuk bersama dengan Al-Quran. Datang daripada mana asalnya cerita-cerita kehidupan sebegini? Cuba cerita sikit pada sahabat-sahabat kita untuk kita memulakan pertemuan pada malam ni. Silakan Farha. Allahu Akbar. Pertama sekali, terima kasih banyak kepada Ustaz Zuki kerana sudi live bersama Farha. Allahu Akbar. Suka rasanya sebab selama ni Farha sentiasa tengok live-live Ustaz dekat YouTube, dekat Facebook. Allahu Akbar. InsyaAllah dengan soalan yang Ustaz tanyakan tadi, macam mana Farha boleh timbul minat dengan Al-Quran ini? Pertama sekali, Farha rasa sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana Farha dikurniakan kedua ibu bapa yang memang memberikan dorongan dan apa orang kata tentang Al-Quran ini. Daripada kecil lagi, ibu dan ayah Farha selalu bawa Farha ke kursus dan musabaqah Al-Quran, dan
dari situ sebenarnya timbul minat Farha untuk terus masuk dalam bidang tilawah ini. Sebenarnya Farha ni lahir-lahir tak adalah minat terus minat Al-Quran ini, Ustaz. Ya. Farha ada juga minat macam Korea atau hiburan-hiburan yang lain. Ya. Cuma bila Farha fikir balik, sampai bila Farha nak teruskan kehidupan seperti itu ataupun teruskan kehidupan dengan hiburan-hiburan itu. Bila Farha fikir balik, inilah sebagai anak Farha nak sesuatu yang boleh diberikan kepada kedua ibu bapa Farha. Alhamdulillah sampai ke tahap antarabangsa itu rezeki Farha, Alhamdulillah, Ustaz. Daripada keluarga Farha ni, siapa yang minat sama dan begitu mendorong Farha untuk jadi seorang yang minat tarannum, bacaan-bacaan Al-Quran ini? Siapa di kalangan keluarga Farha yang kuat sangat memberi sokongan pada Farha? Allah Akbar. Yang beri banyak sangat sokongan, pertama sekali ayah Farha. Ayah nama apa? Ayah Ayah memang terlibat dengan Al-Quran ke? Ya, arwah ayah Panut bin Markum dan ibu Jalia binti Simin. Dia juga seorang Qori dan Qori'ah Selangor, negeri Selangor. Oh, ya. Saya pernah ingat nama tersebut. Allah Akbar. Kemudian Farha belajar Al-Quran daripada guru-guru yang bagaimana? Ya, pada mulanya memang daripada ibu bapa sahaja, tapi dah meningkat dewasa, sekolah menengah, Farha banyak bertalaki dengan guru-guru di luar. Banyaklah sangat rintangan yang Farha hadapi untuk sampai ke peringkat antarabangsa tu. Antaranya Farha bertalaki dengan guru-guru daripada seluruh negeri, banyak daripada Kelantan, daripada Pahang dan ustaz-ustaz yang lebih banyak pengalamannya. Farha sentiasa bertalaki setiap malam, setiap minggu ke KL, dan malam sampai pukul 2 pagi baru balik ke rumah. Alhamdulillah. Demi untuk berlatih tilawah Al-Quran. Yeah. Kemudian sekarang bila Farha berada dalam keadaan sekarang ni kan, Farha rasa bagaimana sebenarnya dengan Al-Quran? Rasa tenang ke, rasa lagi tension ke, lagi apa dia bila bersama dengan Al-Quran ini? Allahu Akbar. Farha semenjak Farha memang betul-betul berkhidmat dengan Al-Quran ni, Farha rasa sangatlah tenang dan banyak sangat perubahan yang berlaku dalam hidup Farha. Seronok sangat bila bersama dengan Al-Quran ini. Sekarang ni yang menjadikan motivasi yang kuat dalam hidup Farha, apa dia yang menyebabkan Farha jadi dalam hidup Farha rasa nak sepanjang masa? Saya tengok juga dalam bacaan-bacaan Farha yang Farha buat klik-klik yang pendek-pendek tu kan, kadang-kadang ada dalam Instagram, kadang-kadang keluar dalam YouTube tersebut. Apa yang sangat memotivasikan Farha untuk melagukan Al-Quran ini? Allah Akbar. Apa benda yang sangat memotivasikan Farha untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran ini? Sebenarnya daripada arwah ayah Farha sendiri. Beliau ni seorang yang banyak pesanan yang ditinggalkan. Antaranya bila kita sentiasa dengan Al-Quran, kita ada segala-galanya. Bila kita ada Al-Quran, kita ada segala-galanya. Dan itu macam mana menjadi satu ingatan yang sentiasa Farha ingat untuk terus dekat dengan Al-Quran, sentiasa ingat dia punya pesanan. Moga-moga arwah ayah Farha di kalangan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang diberkati dengan anak-anak yang salihah yang lahir daripada begini. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni Farha, di antara perkara yang kita kena jaga sangat ialah jaga Allah lah. Bila kita jaga Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Saya bila disebut mengenai apa yang Farha tunjukkan ini,
Sebenarnya kita nak suruh siap di kalangan anak-anak muda ataupun anak-anak mudi kita ni, mereka menjejaki langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Farha. Farha ni di antara ikon-ikon ataupun contoh-contoh kuduah-kuduah yang baik yang perlu diikuti oleh anak-anak muda supaya menjadikan kehidupan kita ni seronok dengan Al-Quran. Jangan kita ni hidup daripada jauh dengan Al-Quran. Sebab anak-anak muda kita kan, dia terlampau suka dengan hiburan-hiburan selain daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri menjadi hiburan bagi orang mukmin. Allah ajar pada kita kan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu sentiasa menyebut nama Allah, akan tenang dalam hidup kamu. Masyarakat kita ni masyarakat yang hidup dalam keadaan yang kelam kabut. Hidup dalam keadaan yang kita dalam keadaan tak tentu arah dalam hidup kita. Jadi, arah kita ni kita perlu untuk fokuskan pada diri kita ni untuk kita dapatkan yang disebut dengan ketenangan. Kemuncak ketenangan dalam hidup kita ni ialah masuk syurga. Bila selagi mana kita tak masuk syurga, selagi tu kita tak akan tenang. Jadi, macam mana kita nak dapatkan syurga di dunia ini dengan Al-Quran? Al-Quran ni gambaran syurga yang Allah bagi pada kita di dunia ini lagi. Bila Farha dapat Al-Quran, maknanya Farha dah dapat semua sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan tinggalkanlah dalam hidup kita daripada keadaan kita dengan Al-Quran sepanjang masa. Bacaan-bacaan kita merdukan bacaan-bacaan kita ini. Dan kita bagi semangat pada orang lain. Untuk orang lain ni baca Al-Quran. Dan dalam hidup keadaan kita je berlumba-lumba untuk tarannum Al-Quran. Untuk kitanya, lepas pada kita tarannum, kita tadabbur Al-Quran dalam hidup kita. Farha tahu kan, dalam hidup orang perempuan ini, terutamanya orang perempuan ni, ada 3 surah yang digalakkan sangat untuk kita belajar. Kita tadabbur. 3 surah kan? Ya, betul. Surah apa tu Farha? Ustaz boleh terangkan kot. InsyaAllah. Surah yang pertama, surah An-Nisa. Orang perempuan diajar supaya mentadabbur terhadap surah selain lepas pada kita hafal, kita tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Yang pertama surah An-Nisa. Yang kedua surah disebut dengan surah An-Nur. Orang perempuan dia kena tahu terhadap surah An-Nur. Dan kalau kita sebelum kita meninggal dunia, kita pastikan kita dapat surah An-Nur dalam hidup kita. Yang ketiga, surah yang disebut dengan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni surah yang kita diminta supaya memahami apa yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Pada diri kita tadabbur. Selain daripada itu, kita juga diajar supaya kita, lepas pada kita baca, kita tadabbur. Dan juga yang ketiga, kita ni menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Ayat-ayat suci Al-Quran Karim ni, kita hafaz dan kita ingat daripada diri kita supaya bila kita menghadap depan Allah, kita tak ada yang kita ingatan terhadap dunia, tetapi ingatan kita ni banyak terhadap akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup kita lah pada diri kita. Lepas pada tersebut, kita kekurangan satu lagi Farha. Kalau Farha boleh perhati pada masyarakat kita ialah kekurangan tulisan-tulisan khat Al-Quran Karim. Seni khat Al-Quran Karim ni, Al-Quran ni tulisan-tulisan yang indah. Dan sehingga kan dia ada tulisan nasakh, kemudian raga'ah, tulisan diwan dan sebagainya. Ni tulisan khat lah. Tapi saya nak sebutnya, Farha ni di antara orang yang Allah bagi kelebihan di sudut tarannum yang indah. Bacaan-bacaan yang cantik, bacaan lafaz yang elok. Dan mudah-mudahan dengan cara demikian, Farha ni Allah bagi kedudukan yang tinggi dengan bacaan-bacaan yang sentiasa dibaca oleh Farha dan juga diikuti oleh orang-orang lain untuk berlumba-lumba jadi lebih baik daripada apa yang dah terbaik. Ini di antara kita lah insya-Allah. Saya suka sangat bila dapati ramai di kalangan anak-anak muda yang menjadi ikonnya di kalangan mereka ialah sekarang ni Farha tunjukkan demikian. Dan saya dipahamkan Farha pun terlibat dengan nasyid-nasyid yang indah kan. Dan dah keluar album kan. Farha suka untuk si
selawat-selawat. Ya. Dah ada album. Ya. Ada satu lagu yang dinamakan Bukti. Oh, okey. Boleh tunjukkan pada penonton. Bukti. Lagu tu berkenaan dengan bukti cintanya kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Oh, cantik. Nanti Doa. hujung nanti kita minta Farhah supaya Farhah lagukan sikit. Kemudian lepas tu baca ayat Quran. Boleh tak? InsyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah lepas tu kita jadi demikian. Farhah, malam ni kita berbicara tentang wanita dambaan syurga. Betul tu Ustaz. Farhah boleh faham apa terhadap tajuk yang kita bincangkan ni? Silakan. Allahu Akbar. Wanita dambaan syurga. Tajuk yang sangat orang kata bagi Farhah, setiap orang dalam dunia ini, setiap wanita dalam dunia ini pasti ada impian yang tersendiri. Dari segi duniawi, kita semua manusia contohnya mesti nakkan impian, nakkan sebuah kereta, nakkan sebuah rumah yang besar, nakkan segala-galanya. Yeah. Namun apa dari segi ukhrawi, impian kita kalau kita tanya dekat semua orang, kalau kita tanya dekat sesiapa sahaja, mesti kita impikan untuk masuk ke syurga. Namun apakah amalan dan amalan yang boleh kita bawa ke syurga tu? Betul tak Ustaz? Betul. Jadi antara amalan-amalannya seperti zikir, baca Al-Quran dan segala amalan yang Allah perintahkan itu haruslah dilakukan. Ya, betul. Ya. Saya sendiri Farhah, kalau ditanya pada saya, bagaimana untuk wanita ini untuk berada dalam syurga Allah, menjadi dambaan pada syurga ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cerita tentang bila peristiwa Isra Mi'raj kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang masuk dalam neraka ialah orang perempuan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang paling mudah masuk dalam syurga ialah orang perempuan. Paling ramai orang perempuan dalam neraka, tapi yang paling mudah masuk dalam syurga ialah orang perempuan. Kenapa orang perempuan ramai masuk neraka? Kenapa orang perempuan paling mudah masuk dalam syurga? Rasulullah gambarkan demikian. Maknanya, saya perhati dalam banyak-banyak yang saya perhatikan dalam hadis baik dan Al-Quran baik. Orang perempuan kalau dia nak masuk syurga, dia jaga dua perkara je. Dua perkara inilah yang menyebabkan dia boleh masuk syurga. Dan dua perkara juga yang menyebabkan dia senang terhumban ke dalam neraka. Dua perkara ni, yang pertama dalam hidup dia jaga Allah dan juga Rasul. Yang ni orang perempuan kena jaga betul-betul dalam hidup dia. Yang pertama, dia jaga Allah. Maksud dia jaga Allah, maksudnya apa dia? Jaga keyakinan hidup kita ini. Jangan kita tergoncang keyakinan hidup kita dengan segala kepahaman-kepahaman ataupun aliran-aliran pemikiran yang menyebabkan kita ni tergoncang keyakinan kita terhadap Islam. Sebab ramai orang kita ni, bila lagi lama kita hidup, lagi kita tak yakin dengan Islam. Tapi kita pergi yakin dengan harta benda, kita yakin dengan pangkat, kita yakin dengan kemewahan, kita yakin dengan dalam hidup kita tak yakin pada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat kamu mati itu kamu benar-benar seorang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Dalam hidup kita ni, yang pertama ni, kita dengan Allah kita kena jaga. Orang perempuan dia kena jaga dengan Allah. Satu, orang perempuan kena belajar surah Al-Ahzab. Bila orang perempuan belajar surah Al-Ahzab, maka di waktu mana mereka belajar surah Al-Ahzab, mereka akan tambah keyakinan terhadap Islam dalam hidup mereka tersebut. Kemudian dalam hidup kita, yang kedua, kita dengan Allah ni kita jaga ibadah. Jaga ibadah kita dengan Allah. Maksud jaga ibadah ni apa dia? Jaga solat. Orang perempuan dia payah nak jaga solat. Payah nak jaga solat dalam hidup mereka. Orang perempuan ni bila dia payah jaga solat, bila dia uzur. Bila dia uzur dia payah dia nak jaga solat dia.
saat mana dia jadi keliru pada diri dia. Uzur dia dah betul-betul bersih ke belum bersih lagi. Yang kadang-kadang menyebabkan dia tertinggal waktu solat. Solat ni orang perempuan payah nak jaga. Demikian juga dalam ibadah orang perempuan nak jaga aurat. Jaga aurat orang perempuan payah. Bila dia payah? Bila dia dengan ipar duai dia payah nak jaga aurat. Dia payah dia nak jaga aurat dia dengan siapa? Dengan jiran tetangga dia payah nak jaga aurat. Orang perempuan ni yang menyebabkan dia ni dia tak jaga hubungan dia dengan Allah dalam bab ibadah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita orang perempuan hubungan dia dengan Allah dan juga Rasul ialah jaga akhlak. Jaga akhlak. Akhlak mestilah kita jaga pada diri kita. Bila kita boleh jaga akhlak kita dengan Allah ini, kita boleh jaga akhlak dengan Allah ni apa dia? Orang perempuan ni di antara benda yang dia tak payah nak jaga akhlak dalam sudut harta benda. Di sudut harta benda, misal contoh Rasulullah kata, Rasulullah tegur pada orang perempuan kan. Rasulullah kata, wahai perempuan Ansar, banyakkan kamu bersedekah. Kerana orang perempuan ni dia penyayang pada harta benda dia. Dia jadi sayang. Dia sayang pada kerongsang dia sayang kain tudung dia sayang handbag dia sayang dalam hidup dia terhadap barang-barang yang perhiasan pada diri dia. Yang menyebabkan Rasulullah kata, banyakkanlah orang perempuan untuk bersedekah. Jangan kamu banyak menyimpan. Bila kamu banyak menyimpan, orang perempuan, kamu suka, kamu kumpul koleksi-koleksi. Dia ada koleksi-koleksi ni. Orang perempuan dia ada koleksi-koleksi tersendiri. Yang menyebabkan dia ni jadi buruk akhlak. Antara buruk akhlak dia apa dia? Dia jadi kedekut. Dia jadi bakhil dalam diri dia. Lalu, hubungan kita dengan Allah ni, bila kita nak suruh kita senang masuk syurga, yang pertama, tolong jaga hubungan kita dengan Allah dan juga Rasul. Termasuk kita selawat biar banyak. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Farhah buat selawat-selawat tersebut, itu di antara cara kita untuk nak menambahkan rasa kasih dan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita boleh jadi sampai peringkat orang yang benar-benar kasih, sebagaimana Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana kalau kita baca dalam sejarah-sejarah perempuan-perempuan yang salihah dalam sejarah-sejarah Islam, Sayyidah Nafisah, dan ramai lagi lah nama-nama orang yang kalau kita tengok orang-orang yang hebat-hebat dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, orang perempuan ni kalau dia nak masuk syurga, dia tolong jaga hubungan dia dengan kedua ibu bapa dia kalau dia belum berumah tangga. Dan dia kalau dia dah berumah tangga, dia jaga hubungan dia dengan suaminya. Dia boleh jaga hubungan dia dengan suami dia. Yang ni di antara sebab kenapa orang perempuan mudah masuk syurga, dan kerana sebab ini jugalah orang perempuan dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Bila orang perempuan dia boleh jaga hubungan dengan suami. Maksudnya kalau dia dah berumah tangga, Farhah bila dah berumah tangga nanti pandai jaga hubungan dengan suami. Maksudnya jangan antara orang perempuan kita yang dia rosak dalam hubungan dengan suami dia, saya perhati ialah dia suka meninggikan suara di hadapan suami. Dia orang perempuan Melayu kita ni dia meninggikan suara. Islam tak larang membebel. Membebel boleh, tak jadi masalah, tapi tak boleh sampai peringkat kita meninggikan suara menghancurkan amalan kita. Itu yang menyebabkan ramai di kalangan orang perempuan kita ni dia je tak lepas untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita, kalau yang belum berumah tangga macam Farhah belum lagi rumah tangga kan, maksudnya jaga hubungan kita dengan mak dan ayah kita. Mak ayah kita, Farhah cerita arwah ayah dah meninggal dunia. Jaga hubungan dengan arwah ayah. Macam mana nak jaga hubungan dengan arwah ayah di kalangan kita? Dalam Islam diajar, antaranya ialah kita menyambung silaturahim dengan kawan-kawan arwah ayah. Ini di antara satu cara untuk kita nak suruh kita dapat syurga Allah pada diri kita. Yang kedua, dalam masa yang sama banyakkan bersedekah namakan di atas nama arwah ayah. Itu cara demikian. Bila kita nak bersedekah, kita ni nama atas nama arwah ayah. Yang ketiga, kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa mendoakan dia. Doakan pada arwah ayah kita ni. Jangan kita tertinggal daripada doa-doa. Dalam setiap kali mana solat kita baca doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan kami, tolong belah kasihanlah pada kedua ibu bapa kami sebagaimana dia telah belah kasihan pada kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu.
dalam hidup kita, Farha tentu banyak kenangan dengan arwah ayah. Dengan Betul. arwah ayah ni, di antara dalam hidup, tambah-tambah arwah ayah yang banyak memberi dorongan pada kehidupan Farha terhadap Al-Quran Karim. Saat mana Farha baca Al-Quran, baca niat sama untuk arwah ayah. Ya Allah, sampaikanlah pahala ini untuk arwah ayah, tinggikanlah darjat dia, dekatkanlah. Dan waktu mana kita baca doa tu, kita ingat balik kenangan-kenangan kita dengan arwah ayah kita. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu kan, membesar di atas ribaan dia. Kita kalau waktu mana kita duduk dengan arwah ayah kita, waktu mana tangan dia menyuap ke bibir kita, waktu mana tangan dia mengusap di atas kepala kita, waktu mana dia doakan untuk kita, semua ni kita dalam hidup kita ni kita ingat demikian. Lalu timbul doa yang penuh ikhlas untuk mereka tersebut. Lalu kita baca doa-doa tersebut untuk arwah ayah kita. Kita nampakkan suasana dia dalam kubur. Bagaimana keadaan dia dalam kubur. Ini doa-doa kita ni berterusan pada diri dia. Kemudian, Farha jangan buat benda-benda yang menyeksakan dia. Terseksa kepada mereka ini sendiri. Terseksa maksudnya apa dia? Maksiat. Jangan buat maksiat. Kerana boleh jadi arwah ayah kita ni dia pernah tertinggal untuk menasihati kita terhadap sesuatu perkara dalam hidup kita. Lalu kita ni terbuat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Saat mana ditunjuk amalan kita pada arwah ayah kita, saat-saat tertentu ditunjuk, tengok ni, anak kamu ni sedang buat macam mana, anak kamu ni sedang lakukan bagaimana. Di saat itu arwah ayah kita akan terseksa melihat amalan ini. Kerana apa dia? Kerana kita sendirinya dalam hidup kita ni, dalam keadaan yang kitanya lupa terhadap mereka yang telah menghadap depan Allah. Jaga hubungan ini. Bila Farha boleh jaga dua perkara ni yang saya sebut, Farha akan di antara orang-orang yang betul-betul menjadi dambaan syurga. Orang yang Allah bagi peluang pada diri kita ni untuk kita dapatkan syurga Allah dalam hidup kita. Ini di antara kita lah. Maknanya pada diri kita ni, jaga keyakinan. Jangan pergi percaya dengan liberalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan ism-ism yang sedang merosakkan kita. Keyakinan hidup dengan Islam. Yang kedua, jaga ibadah. Ibadah ni banyaklah. Farha boleh jaga ibadah-ibadah dalam hidup. Bagaimana cara kita demikian. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga peribadi. Peribadi Farha setakat ini di antara orang-orang yang dicontohi oleh anak-anak muda sekarang ini. Jadi, jaga peribadi, akhlak dan baik ini sehingga kan orang sentiasa bercakap tentang Farha. Sehingga kan orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Orang tunjuk, orang sentiasa menjadikan kita contoh dan qudwah. InsyaAllah Farha di antara ahli syurga Allah SWT. Bila Allah jadikan peluang-peluang dalam hidup kita untuk kita membuktikan kita ni benar-benar hamba Allah yang lahir daripada tarbiyah dan didikan daripada arwah ayah kita mengikut Al-Quran Karim dalam kehidupan kita ini sendiri. Mudah-mudahan demikianlah insyaAllah. Betul tu Ustaz. Macam Farha sendiri, setiap apa yang Farha persembahkan, baca Al-Quran, tilawah semua, memang sebelum tu Farha doa untuk segala apa yang Farha bacakan ini sampai ke arwah dan dia punya saham tu berjalan sehingga ya. Sampai sekarang ni pahala-pahala itu akan berterusan dan berterusan berkat daripada tarbiyah yang dididik oleh arwah ayah, kemudian yang dibentuk oleh ibu kita, yang dibentuk oleh hidup kita, akhlak kita ni akan terbau-bau sampailah kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang penting Farha kena istiqamah. Pastikan bertahan dengan perintah Allah ini. Jangan tergoyang dalam hidup dengan ujian-ujian yang mendatang. Saya yakin bila Farha melalui masa yang akan datang nanti banyak lagi ujian yang berat yang akan dilalui dalam hidup Farha. Dan juga di kalangan anak-anak pemuda-pemudi kita. Banyak lagi ujian-ujian yang kita akan lalui. Ujian-ujian ini memerlukan Al-Quran yang ada pada tubuh badan ini. Al-Quran inilah yang menjadikan kekuatan dalam hidup. Bila Farha berhadapan dengan banyak ujian-ujian, senandungkan setiap kali mana Al-Quran itu di bibir. Laung sekuat mungkin. Baca seindah mungkin bacaan-bacaan ini. Yang menyebabkan di waktu tersebut kita akan rasa bagaimana kita ada Allah,
Kita ada tempat yang kita nak bergantung. Kita ada tempat yang untuk kita meminta. Kita ada tempat untuk kita berharap dalam hidup kita ni. Jadi kita tak akan putus asa dalam hidup kita. Ini dipanggil wanita dambaan syurga. Kalau kita boleh jadikan demikian dalam hidup kita lah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita ini. Dan kita dah lebih kurang 45 minit dah kita bercakap ini. Sebagaimana kita janjikan tadi, kita nak supaya Farha baca sikit ayat-ayat Quran Karim untuk dan juga senandungkan sedikit selawat yang Farha keluarkan album tu. Kalau boleh nak kongsi dengan follower-follower kita ni, ramai ni yang turut serta, boleh dapatkan album yang Farha keluarkan tersebut. Kemudian saya sebut banyak kali lah, saya harap supaya Farha ini menjadi kuduah-kuduah yang baik kepada pemudi-pemudi Islam yang ada ni, dan berlumba-lumbalah menjadi lebih baik daripada Farha. Berlumba-lumbalah di kalangan semua, di kalangan kita ni, untuk menjadi mencontohi kuduah-kuduah yang baik dalam kekeluargaan ini sendiri, insyaAllah. Jadi bolehlah Farha, Farha nak sebut apa-apa lagi dalam perbincangan ringkas kita ni? Allah Akbar. Tak ada apa rasanya. Cumanya bagi Farha, untuk semua anak muda, kita kena sentiasa ingat jasa kedua ibu bapa kita, yang mana mereka banyak sangat dah berkorban untuk kita. Banyak sangat. Dan apakah sebagai anak, apakah jasa, apakah apa orang kata boleh berikan kepada mereka, apakah kejayaan yang boleh kita berikan kepada mereka. Dan inilah antara doa-doa yang boleh kita berikan kepada kedua ibu bapa, dan kejayaan yang boleh kita berikan kepada mereka. Ya, macam tu Ustaz. Farha boleh mungkin Farha boleh terus untuk nak berselawat, kemudian baca beberapa ayat Quran, kemudian akhir nanti kita akan tutup dengan bacaan doa. Boleh? Lagu bukti Okey. Ya. Bahagian Arab. Ya Rabb ya Rahman, thabbitnahu fil jinan, a'idna minan nisyan, واختمنا على الإيمان. يا رب يا رحمن فهمنا حق البيان، حافظنا كل القرآن وثقال في الميزان. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا. Itu saja Ustaz. Yes. Baca sikit ayat Quran, kita dapat manfaat daripada bacaan yang dibaca oleh Farha. InsyaAllah. Farha akan bacakan surah Al-Fussilat. Fussilat bermula daripada ayat 31. Ya. Semua pula Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما
قولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada malam yang baik ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan dalam keadaan sengaja dan dosa yang pernah kami lakukan dalam keadaan kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ayat-ayat yang dibaca ayat sebentar tadi ya Allah, kamu jadikanlah ia sebagai pelindung kepada kami di saat mana kami berada bersendirian di barzah nanti ya Allah. Kamu jadikan saat mana kami dalam keadaan kehidupan di dunia ini ya Allah penuh kebahagiaan dan ketenangan ya Allah. Jadilah daripada bacaan-bacaan yang dibaca oleh adik Farha sebentar tadi ya Allah, di kalangan ayat-ayat kamu yang menjadi saksi dan bukti kecintaan kami kepada kamu dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ini ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan ini ya Allah. Saat mana tangan manusia sedang menadah kepada kamu ya Allah, mengharapkan keselamatan daripada penyakit yang bertebaran ini ya Allah. Kami tadahkan pada kamu ya Allah, saat selawat-selawat dikumandangkan pada kamu ya Allah, mengharapkan agar kami ya Allah dijadikan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Saat mana kami tersesat dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah, kamu tarikkanlah kami ya Allah, menjadikan diri kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Saat mana kami terlupa ya Allah, kamu sedarkanlah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Saat mana kami dalam keadaan kesusahan ya Allah, kamu tunjukkanlah perjalanan kesenangan dan kemudahan dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diminta oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua ibapanya dahulu ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, memohon kepada kedua ibapa kami ya Allah, agar dijadikan ibu bapa kami di kalangan hamba-hamba kami yang diangkat darjat di sisi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat di dunia yang sementara ini ya Allah, kami pernah berkelana bersama dengan kedua ibapa kami ya Allah. Kami pernah membesar dalam dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Kami pernah ya Allah melalui perjalanan hidup yang sukar dalam hidup ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, saat sebegini ya Allah, kamu jadikan kubur arwah ayah kami ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur arwah ayah kami ya Allah di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, di saat Ramadan sebegini ya Allah,
Kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat ia mengejutkan kami daripada sahur kami untuk kami bangun di pagi-pagi hari, ya Allah. Rindu saat-saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat-saat kami dipeluk dan dicium oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka itu, ya Allah. Dengan tangan ini kami tadahkan pada kamu pada malam yang baik ini, ya Allah. Mengharapkan amalan-amalan kami itu, ya Allah. Di antara amalan-amalan salih, ya Allah. Kamu jadikan kemudahan dalam kehidupan kami dan kedua bapa kami, ya Allah. Untuk bangkit di akhirat nanti, ya Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Kami mengharapkan setiap baris-baris ayat-ayat yang kami baca ini, ya Allah, menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami di padang mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, sewaktu mana kami berdiri di padang mahsyar nanti, ya Allah, layangkanlah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan kesilapan yang kami lakukan ini, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah. Izinkan kami memeluk tubuh badanan indah itu, ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersaksilah, ya Allah, dengan amalan-amalan yang kami lakukan ini, ya Allah. Kami mengharapkan kamu selamatkan perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada mara bahaya, ya Allah. Kejahatan musuh-musuh yang menikam kami daripada sebelah belakang, ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu menjaga diri kami ini. Belah kasihanlah pada kami, ya Allah. Belah kasihanlah pada adik-beradik kami, ya Allah. Belah kasihanlah kepada keluarga kami, ya Allah. Belah kasihanlah kepada pasangan hidup kami dan anak-anak kami, ya Allah. Belah kasihanlah pada kami semua, ya Allah. Kamulah yang Maha Rahmanur Rahim dalam hidup ini, ya Allah. Kami menagih daripada kamu, ya Allah, kerahmatan yang berterusan dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar setiap mereka yang mengaminkan doa kami pada malam ini di kalangan ahli syurga illiyin, ya Allah. Masuklah kami dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu teguhkanlah hati adik Farhah ini, ya Allah. Kamu jadikanlah dia sesoleh-soleh manusia, ya Allah. Berkatkanlah umurnya, ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidupnya, ya Allah. Jadikanlah dia di kalangan hamba-hamba kamu yang menjadi contoh dan kuduah kepada mereka yang lain, ya Allah. Jadikanlah kebaikan dalam kehidupan yang berterusan padanya, ya Allah. Jauhkanlah daripada mara bahaya yang menimpa dalam kehidupannya, ya Allah. Demikian juga kami ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Belah kasihanlah pada mereka yang minta belah kasihan pada kami di kalangan sahabat-sahabat kami